Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton dan pengunjung page Mahligai Idaman yang menonton live pada pagi ini. Okey, sebelum saya mula, saya nak tunggu orang masuklah dulu. Okey, sebab kita nak cerita 6 perkara yang penting, apa yang perlu buat sebelum kita nak bina rumah. Okay, jadi kepada yang masuk join live ni, boleh like dan share. Okay, saya Azira, pegawai khidmat pelanggan Mahligai Idaman. Okay, nak ceritakan 6 perkara penting sebelum nak bina rumah. Okay, 6 perkara penting ni kita nak tahu apa 6 perkara penting ni. Mungkin ada yang tidak tahu perkara-perkara penting sebelum kita nak mula bina rumah. Okey, yang mana masuk tu boleh share Okey, boleh share ke grup-grup, boleh share ke FB personal. Okey, kita sama-sama share untuk knowledge ini. Okey, masuk. Saya nak cerita sikit je. Nak cerita poin penting. Poin penting sebelum kita nak bina rumah. Okey. Mungkin pagi ni ada yang kata masih kerja kan, buat kerja, tak apalah, mungkin penting-penting sikit ke dia boleh tengok live ni. Okay, saya just straight to the point. Okay, yang pertama, sebelum kita nak bina rumah, mestilah kita kena ada geran. Ni saya cerita bagi yang nak bina rumah atas tanah sendiri. Bagi nak bina rumah atas tanah sendiri, yang pertama sekali mestilah dia mempunyai geran. Dan geran tu pula mestilah ada nama dia sendiri. Kalau dia nak buat loan LPPSA, wajib ada nama dia. Tak boleh lah kalau nak buat loan LPPSA tapi namanya orang lain. Sebagai contoh, nama suami. Sebagai contoh, nama suami tapi yang nak buat loannya adalah isteri dia. Dalam geran tu nama suami. Suami dia tak nak buat loan. Yang nak buat loan je isteri dia. Jadi kena masuk juga nama isteri. Nama suami kekal dalam geran tu tak ada masalah. Nama suami kekal ada dalam geran tu tak ada masalah, boleh kekal walaupun yang nak mohon loan hanyalah isteri sahaja. Tapi ada ada syarat dia lah. Kalau suami isteri tu dibenarkan bersama, kata boleh nama bersama dalam geran. Kalau nak letak nama yang lain tu tak boleh lah, nama adik-beradik ke, setahu saya tak boleh lah. Okey. Dan kalau nak buat loan bank, setahu saya untuk bank sekarang pun dia nak ada nama untuk pemohon loan tu sendiri. Pemohon loan, kalau lah nama ayah ke, boleh. Ada certain bank yang boleh juga nak buat loan tu, cuma nanti dia minta agreement lah. Okey, yang tu pun certain bank. Ada certain bank yang tak boleh, dia nak ada nama pemohon loan tu sendiri. Jadi pastikanlah geran tanah tu atas nama kita. Sebab kita nak mohon loan, mestilah kita nak secure. Kita nak buat rumah tu dah habis beratus-ratus ribu, mestilah geran tu perlu ada nama kita. Walaupun anda ada duit yang banyak nak buat secara cash, mungkin nak buat secara cash 300 ribu ke 400 ribu ke, mungkin 200 ribu ke, advice saya untuk wajib juga ada nama dalam geran tersebut. Sebab apa? Sebab kita takut ada in case kata in future, takut ada masalah apa-apa, walaupun kita yang keluarkan duit untuk buat rumah tersebut, tapi tanah tu tak ada nama kita, orang yang ada nama dalam geran tu dia ada hak, dia ada hak untuk ambil rumah tu. Okey, jadi kena ada perjanjian semua ni. Especially yang mana ada cash ni, dia mungkin ada yang ambil mudah. Okey, dia pandang enteng lah benda-benda ni. Sebab mungkin dia tak nak keluarkan kos pada hari ini. Dia tak nak keluarkan kos pada hari ini. Contoh kos ubah nama, kena kos pecah lot ke, kos tak nak hire lawyer, buat dengan tukang kampung sahaja. In case ada apa-apa masalah in future, depan hari nanti, yang tu memang rugi ratus-ratus ribu. Jadi advice saya, follow lah. Walaupun kita ada cash, buat cash, just follow the flow. Maksudnya kena ikut syarat yang ditetapkan
kata macam kalau boleh rumah tu juga perlu submit PBT, ada kelulusan plan, mudah nanti kita akan dapat SKD ataupun CCC. Andai kata terjadi apa-apa dekat rumah tu, contoh kebakaran ke, kita boleh nak claim insurans dan sebagainya. Okey. Yang pertama sekali, poin dia geran nama mesti atas nama kita sendiri. Yang mana ada perancangan nak bina rumah, dalam geran tu belum ada nama sendiri. Okey, dah boleh prepare untuk pergi ke pejabat tanah untuk masukkan nama kita ataupun buat pindah milik. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah status tanah. Kena semak status tanah kita tu status apa? Status kediaman ke, pertanian ke, ataupun industri ke? Biasanya dua ni lah, sama ada pertanian ataupun kediaman. Jadi kepada yang status pertanian, yang masih status pertanian, andai kata nak bina rumah, tak boleh. Anda kena ubah syarat dahulu, daripada status pertanian kepada bangunan ataupun kediaman, barulah boleh lepas bina rumah. Okey, tapi ada ada kelonggaran sedikit. Ada kelonggaran sedikit kepada yang nak buat loan LPPSA. Ada kelonggaran sedikit kepada yang nak buat loan LPPSA. Yang mana apabila anda dah ubah syarat tersebut, walaupun kena tunggu 6-7 bulan jugalah nak tunggu geran official yang baru tu keluar, anda dah boleh mohon loan dengan resit penyata yang menyatakan anda sudah ubah syarat, walaupun geran tu masih status pertanian. Okey, dah boleh proceed untuk loan LPPSA. Okey, berbeza dengan bank, kena tunggulah sampai geran yang berstatus bangunan keluar. Kalau proses tu makan masa sampai 6 bulan, kena tunggulah sampai 6 bulan. Jadi yang mana status pertanian, kalau boleh buatlah awal-awal. Contoh anda planning nak bina rumah tahun depan, okey, tahun ni dah boleh ubah syarat tersebut. Kata masa tu kita berjalan seiringan lah. Okey, berjalan seiringan, sesuai lah. Maksudnya mungkin anda target nak bina rumah bulan 5 tahun depan ke, anda boleh buat ubah syarat sekarang. Itu adalah poin kedua, di mana status tanah anda mestilah tukar kepada kediaman. Okey, kita pergi kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga ni ramai yang tak tahu. Ramai yang ingat dia ada tanah, dia boleh bina rumah. Okey, keluasan tanah yang sesuai. Keluasan tanah yang sesuai, sekiranya kita nak bina rumah, paling kurang 450 meter persegi. Itu pun paling kurang. Kalau kurang daripada tu, tak sesuai nak bina rumah sesebuah. Melainkan boleh buat macam rumah yang kecil, macam rumah teres, macam tu boleh lah. Okey, paling kurang untuk nak bina rumah banglo ni 450 meter persegi. Kalau boleh 5,000 kaki persegi lah. Paling kurang 5,000 kaki persegi. Dan dia tengok keadaan tanah tu pula. Contoh mungkin ada yang kata dia beli tanah, saya baru je terima kata ada yang tanya soalan kepada saya, dia ada tanah dia lebih kurang 400 meter persegi. Dia belilah tanah ni. Okey, 400 meter persegi dia beli tanah ni. Dia beli pula dekat betul-betul tepi jalan besar. Betul-betul tepi jalan besar. Okey, kalau kita tak sukalah kan beli tanah tepi jalan besar. Tapi dia tak tahu apabila dia nak buat loan, tanah yang sempit tu akan ditolak pula dengan side back. Dan tanah tepi jalan besar ni tolak side back sebanyak 40 kaki. Paling kurang 40 kaki. Depan sahaja 40 kaki. Kalaulah tanah dia corner lot, dekat bahagian kiri sebelah tu pun ada jalan besar juga, kena tolak pula dengan 40 kaki. Jadi dia beli dengan harga 170k ke, kata tak ada nilai, tak boleh nak bina rumah. Tanah tersebut dah tanah status bangunan, tapi tak boleh nak bina rumah. Sebabnya ambil kira side back yang banyak, kena tolak dengan side back yang banyak sampai 40 kaki. Untuk depan saja 40 kaki tu. Jadi sebelum kita nak beli tanah, make sure lah kita kena tahu. Kalau boleh refer dengan yang arif lah. Anda kata kita nak beli tanah tu, kita kena tahu tujuan. Kalau nak beli tanah tu untuk bina rumah, kena refer dengan yang arif, sama ada kontraktor ataupun boleh direct kepada majlis daerah. Boleh direct apa nak tanya
syarat-syarat terkini sesuai ke kalau saya beli tanah ni. Kalau boleh tanya macam tu, sebab kita takut duit dah habis ratus-ratus ribu dah beli tanah tu, tapi at the end tapi tak boleh nak bina rumah. Jadi kita kena selari dengan syarat-syarat terkini. Jadi rugilah kita dah habis ratus-ratus ribu tapi tak boleh nak bina rumah. Kalau boleh elakkanlah. Kalau tanah di tepi jalan besar ni, kata lokasi dia lawa, strategi, tapi make sure tanah tu kena luas lah. Tanah tu paling kurang lah 7,000 kaki ke, boleh lah. Kalau setakat 4,000 lebih tu tak sesuai. Sebab tolak side back yang banyak memang tak lepas nak bina rumah. Tak pasal-pasal kena cari tanah lain pula. Okey. Keluasan tanah kena make sure anda kena semak geran masing-masing. Adakah cukup keluasan tanah tu? Paling kurang 450 meter persegi. Okey, yang mana ada 2-3 lot pula. Ada 2-3 lot. Maksudnya dalam ada 2-3 lot lah. Anda mungkin beli tanah dengan dengan syarikat ke, kata tanah tu yang baru lepas pecah lot kan. Mungkin biasanya tanah-tanah yang ada 2-3 lot ni, tanah-tanah dia keluasan yang kecil lah. Okey, lot pertama, lot kedua, lot ketiga tu semua lot dia, tapi kecil-kecil je semua. Jadi apabila dia bawa geran tu, bolehkah saya nak bina rumah? Boleh, tapi dia nak guna 2 lot. Bukan boleh bagi tahu macam tu je. Apa yang perlu buat adalah anda kena ke pejabat tanah untuk buat urusan cantum lot dahulu. Dan cantum lot tu pun makan masa juga. Makan masa dia sama macam kita nak pecah lot juga. Pecah lot, cantum lot, proses dia sama sajalah. Dan tempoh dia lebih kurang sama juga. Ambil masa yang lama. Bukan mudah-mudah saja kata kita boleh submit dengan kedua-dua lot tersebut. Daripada 2 lot tu kena jadikan 1 geran, dan benda ni ambil masa. Jadi kalau yang ada perancangan nak bina rumah, nak tanah tu yang luas, bolehlah buat urusan cantum lot sekarang. Dia ada kos, ada kos, melibatkan kos jugalah. Saya tak pasti berapa ribu, yang tu kena check cas semasa di pejabat tanah. Okey, jadi kena semak keluasan tanah yang sesuai. Dan tu adalah poin ketiga. Dan poin keempat adalah pastikan tanah tersebut tiada sekatan. Kena semak di helaian pertama ataupun helaian kedua. Andai kata ada sekatan kepentingan. Biasanya sekatan kepentingan ni mungkin tidak ada caveat ke, ataupun tidak boleh pindah milik. Tanah tersebut tidak boleh dipindah milik dalam tempoh tertentu. Yang tu ada sekatan kepentingan. Yang tu memang tak boleh nak buat apalah. Andai kata nak buat loan, memang tak boleh nak buat apa. Kena tunggulah sampai tempoh tertentu tu habis. Contoh, tidak boleh dipindah milik dalam tempoh 20 tahun bermula dengan tarikh pendaftaran geran tu tersebut. Jadi kena check lah berapa baki dia, dah habis ke belum. Jadi kena semak sekatan-sekatan tersebut. Yang ni saya bagi tips especially kepada yang kata belum ada tanah tapi nak cari tanah untuk bina rumah. Semaklah tanah ni tersebut. Jangan mudah terpedaya dengan harga tanah yang murah. Okey, jangan mudah terpedaya dengan harga tanah yang murah. Sebab ada yang harga tanah yang murah tapi kata tanah tu okey, kata tak ada masalah, kalau nak bina rumah boleh proceed saja. Ada tanah yang murah tapi tak okey. Sebab dia bukan tuan tanah tipu sebenarnya. Okey, dia bukan tuan tanah tipu. Tuan tanah ni dia kata mungkin dia tak tahulah dengan kata syarat-syarat yang ditetapkan sekarang. Tuan tanah mungkin tak nasihat, kata tak ada advice lah. Okey, dia tak tahu. Dia tak kata yang dia tahu nak jual tanah saja. Tak salahkan tuan tanah juga sebenarnya. Jadi kita sebagai pembeli, kita kena tahu benda tu. Kita tak boleh salahkan tuan tanah. Okey, sebagai contoh macam setback ke, tuan tanah mungkin tak tahu. Yang dia tahu dia nak jual saja. Jadi kita kena check. Kita kena check dengan yang arif. Okey. Kemudian sekatan, tiada sekatan, kena make sure tiada sekatan. Dan seterusnya poin nombor 5, batu sempadan. Yang ada tanah
make sure kena tahu dekat mana batu sepadan untuk tanah anda. Yang mana nak beli tanah pun kena make sure kena tanya dengan tuan tanah tu direct, dekat mana batu sepadan, kalau boleh tanda terus. Dan sekarang ni bagi yang nak buat pinjaman loan LPPSA, dia dah mewajibkan untuk anda semua, walaupun anda dah tahu, dah kenal dah dekat mana batu sempadan tu, tapi masih kena lantik juruukur untuk pengesahan batu sepadan tu, pengesahan lot lah. Okey, sebab banyak kes juga, walaupun kita tahu batu sepadan tu, tapi yang sebetulnya masih tersalah, masih tersilap lot, dah termasuk lot orang lain. Okey, ada juga kes yang macam ni. Kita ingatkan dah betul tapi masih tersilap lot yang lain. Jadi sekarang ni memang kata ada proses tambahan lah. Ada proses tambahan, kena buat pengesahan lot daripada juruukur. Barulah boleh kita nak bina rumah. Okey, tak apalah kalau kita kena bayar sekarang pun. Kita takut in case kata tengah bina rumah. Tengah bina rumah tiba-tiba dapat tahu tersilap lot. Macam mana nak bayangkan, terpaksalah kata kena berhenti untuk pembinaan tersebut. Jadi anda kena aware lah benda ni, nanti kena standby untuk duit nak bayar kepada juruukur untuk pengesahan lot. Okey, make sure kena tahu batu sempadan. Tu adalah poin kelima. Dan seterusnya poin keenam. Okey, poin keenam adalah tanah tersebut. Tanah, mestilah tanah yang kosong. Okey, tanah yang kosong ni kepada anda yang nak bina rumah secara loan, tak kira lah loan kerajaan ataupun loan swasta, loan bank. Okey, make sure atas tanah tersebut tiada apa-apa binaan. Andai kata ada rumah mak ke, rumah adik-beradik ke, tiba-tiba nak buat loan atas tanah, atas lot tu, lot yang sama dah ada binaan, memang tak lepas. Sebab kata syarat dia, tanah tersebut mestilah tanah kosong yang tiada apa-apa binaan lagi. Andai kata ada apa-apa binaan, sebagai contoh rumah kayu sekalipun, memang kena robohkan rumah tersebut. Sebab nanti penilai dia akan turun, pergi nilai, dia akan tengoklah ada apa-apa binaan ke tak atas tanah tersebut. Jadi benda ni kena ambil, kena ambil tahulah semua ni, sebab kita tak nak ada masalah untuk di depan hari nanti. Jadi kena prepare awal-awal. Okey, dan kalau boleh tanah tu juga kita kena tahulah keadaan tanah kita tu jenis tanah kampung ke, tanah sawah ke. Anda kata yang mana tanah padi, kena tambun. Kena tambun dia bukan macam tambun tanah biasa sekaki dua kaki. Kena tengok keadaan. Sebab untuk tanah sawah ni dia kena gali pula tu, kena gali pula. Okey, kena gali pula yang kata tanah-tanah lembek dia tu, bukan boleh main tambung macam tu je. Biasa tanah sawah ni lebih pada 4 kaki lah kena tambung. Okey, dan kos dia pun agak tinggi juga. Okey, mungkin ada juga yang nak beli tanah sawah, nak beli tanah yang sawah padi. Anda kena prepare lah. Anda beli tanah yang murah, mungkin tanah sawah padi, kena prepare untuk mengeluarkan kos yang banyak. Untuk nak bina rumah nanti. Mungkin kena sediakan laluan. Biasa tanah sawah tu kalau tepi jalan tak ada masalah. Kalau di tengah-tengah tu kena sediakan laluan. Dan sekarang ni pun ada satu perkara yang wajib juga. Okay, ada certain majlis daerah memang wajib untuk buat infrastruktur. Infrastruktur tu macam wajib untuk anda buat jalan tar dan juga longkang. Dengan jalan tar dengan longkang di bahagian tanah anda lah. Okey, maksudnya longkang di keliling untuk rumah anda tu, dan jalan tar tu untuk di hadapan rumah anda nanti, laluan untuk masuk. Okey. Dan itu adalah 6 poin penting untuk anda semak sebelum nak bina rumah. Pastikan 6 poin ni lulus lah. Kalau tak lulus, kena buat dulu apa yang tak lulus tu. Sebagai contoh, kalau masih status pertanian, kena ubah syarat dulu. Okay, kalau tak tahu lagi batu sempadan dekat mana, kena lantik juruukur dulu untuk tahu dekat mana sempadan tersebut. Kalau ada tanah
Kalau ada binaan rumah atau tanah tersebut, kena roboh dulu. Dan kena cek keluasan tanah. Kalaulah keluasan tanah tu tak sesuai, agak kecil, maksudnya kena prepare lah, mungkin kena buat tanah lain ke, kena tahu dengan bajet kita. Takkanlah contoh keluasan tanah tersebut hanya 4,000 kaki, nak bina rumah dengan 3,000 kaki, yang tu dah memang orang kata dah confirm tak sesuai. Tak sesuai dan tak lulu. Jadi kena prepare untuk cari tanah yang baru. Jadi kita kena tahu tujuan kita. Sebenarnya kena tahu tujuan lah yang utama, nak bina rumah ke, nak bina rumah rehat ke, rumah banglo ke. Ada juga yang nak bina rumah rehat cuma setakat 1 bilik 2 bilik, mungkin ada juga yang macam tu. Jadi kita kena tanya tujuan kita sesuai ke tak dengan tanah kita. Okey, kepada yang tengok live ni, anda kata ada soalan, boleh tanya terus di ruangan komen ni. Dan saya nak maklum, kami di Mahligai Idaman mengadakan sesi tip sharing. Sesi tip sharing ni dia seminar, kita bagi apa? Kita bagi konsultasi lah. Kita bagi konsultasi dan penerangan kepada yang nak bina rumah. Tak kira lah nak bina rumah dalam masa terdekat ke, nak bina rumah 2-3 tahun lagi ke, tak kira. Mungkin anda dah bina rumah sekalipun, mungkin tengah kata dah lantik kontraktor sekalipun, mungkinlah dah lantik tukang sendiri sekalipun, boleh juga nak hadir ke seminar kami. Nak tahu flow yang anda buat tu sama ada betul ataupun tidak betul, boleh hadir ke seminar kami pada setiap 2 minggu hari Sabtu. Okey, Sabtu ni ada Sabtu 8 Oktober. Sabtu 8 Oktober nanti ada seminar tu pada jam 10 pagi. Okey, so far kita dah ada berapa kali buat kita dah buat 2 kali seminar ni. Okey, kita dah buat 2 kali seminar ni. Kejap saya nak tunjuk feedback kepada anda. Rugilah kalau tak join seminar ni. Okey, saya nak tunjuk feedback kejap. Berapa kos nak tukar status tanah pertanian ke bangunan? Okey, Cik Mak, untuk kos tukar status tanah ni, dia kena pergi direct ke pejabat tanah sebab dia ada cas semasa dan dia berbeza jugalah dengan orang kata daerah masing-masing dan dia atas keluasan tanah tersebut. Dan mungkinlah dalam 4-5K, 6K, depend macam tu lah. Okay, cuma kena standby je. Dan untuk bayaran dia tu tak adalah sekaligus, dia ada progress juga, staggered juga. Cuma saya tak tahu, kena ikut cas semasa daripada pejabat tanah tersebut. Mungkin berbeza-beza lah untuk pejabat tanah tu. Okey, ni adalah feedback yang kita buat seminar tempoh hari dua kali dah. Okey, 2 kali dah kita buat seminar ni. Okey, so far kita dapat sambutan yang baik lah. Jadi kepada anda yang nak bina rumah, boleh datang ke seminar ni, nak tahu proses macam mana. Okey. Oh, sorry. Kejap Okey. Okey, kita sampaikan penerangan ni. Kita bagi buku pelan percuma, kita bagi file, kita bagi penerangan lah. Okey, dan sesi Q&A pun ada, soalan terbuka. Anda boleh tanya apa-apa sahaja. Okey, kami mengadakan sesi seminar ni pada hari Sabtu, mudah untuk anda yang bekerja. Okey, memang kita tahulah hari Sabtu tu hari cuti, jadi anda boleh luangkan masa untuk datang dengar seminar kami. Okey, saya tulis seminar ni. Yang mana nak join seminar ni, boleh WhatsApp saya, boleh tekan link. Kejap saya pin WhatsApp. Boleh tekan link kejap Okey, boleh tekan link yang saya pin ni, yang mana nak join seminar, sebab tempatnya agak terhad. Okey, jadi yang mana nak join boleh tekan link yang saya pin ni untuk join seminar nanti. Tanah lot nama isteri
Okey, tanah lot nama isteri, lon suami. Boleh, tak ada masalah. Okey, tanah nama isteri, nanti kena masukkan nama suami juga dalam geran tersebut. Maksudnya nanti dalam geran tu kena ada 2 nama lah. Okey, ada bayaran ke kat seminar ni? Okey, untuk seminar kali ni saya rasa tak ada bayaran yang ni. Okey, tak ada bayaran yang ni. Okey, cuma tempat dia terhad, anda kena cepat-cepat WhatsApp. Cepat-cepat WhatsApp saya untuk lock tempat anda. Sebab kita mengadakan seminar ni dekat showroom Mahligai Idaman. Tempat tu tak berapa luas sangat lah. Jadi kalaulah ramai, mungkin kita terpaksa buat 2 sesi pada hari yang sama. Tapi kita nak adakan 1 sesi sahaja. Pada 8 Oktober nanti ada 1 sesi sahaja pada 10 pagi. Okey, saya nak bagi tahu kelebihan anda datang pada seminar nanti. Anda boleh dengar penerangan daripada kami daripada A sehingga Z. Mungkin anda nampak simple A sampai Z. Sebenarnya banyaklah. Antaranya kita bagi tahu syarat-syarat terkini. Sebab syarat-syarat ni dia sentiasa berubah. Syarat-syarat daripada PBT, syarat daripada loan tu sendiri, dan kita pun nak update juga apa yang kami bagi kan untuk spesifikasi. Dan anda boleh tanya apa sahaja yang anda nak tanya, tak kira masalah tanah ke, masalah apa ke, boleh bagi tahu. Dan dalam masa yang sama anda boleh tengok barang-barang yang kami guna, yang kami pamer di showroom kami. Boleh tengok dengan mata kasar sendirilah. Boleh tengok dengan mata, boleh pegang dengan tangan. Nak tengok kualiti barang kami yang kami guna. Okey, seminar nanti pada Sabtu 8 Oktober 10 pagi nanti. Bukan sahaja yang nak bina rumah, yang dah bina rumah pun boleh juga nak ke sana. Kalau nak dengar penerangan daripada kami, mungkin anda nak share kepada kawan-kawan ke, boleh juga. Okey, terbuka kepada semua. Tapi dia terhad. Kata siapa cepat dia dapat lah. Okey, ada lagi ke soalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya rasa itu sahaja live saya pada kali ini. Ingat, live ini ada 6 tips. Okey, ada 6 perkara. 6 perkara yang perlu semak sebelum kita nak bina rumah. Okey, nanti semak balik apa yang saya cakap. 6 perkara tersebut penting untuk sebelum bina rumah. Itu sahaja. Assalamualaikum.